283. Minta panjang umur. Itu doa asalkan tak tergesa-gesa. Ini jawab. Ini apa? Tiga tu. Ini sempat lah kami pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma tsabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Yang saya muliakan Tuan Bilal, EJK Surau dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita menyambung kembali perbincangan kita daripada kitab Al-Adabul Mufrad, adab-adab yang baik satu persatu yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka kita dah sampai kepada bab 282. Kita dah habis dah lah. Cuma ada satu lagi hadis yang ke-651 ni. Ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sepatutnya kami baca sewaktu kami solat. Jadi doa apa nak doa waktu solat. Baik. Jadi hadisnya daripada Tariq bin Hushaim al-Ashja'i, dia kata kunna naghadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaji'ur rajul wa tuji'ul mar'ah. Kata Tariq bin Hushaim, dia kata kami dahulu selalu pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik laki maupun perempuan. Dan kemudian bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa aqulu idza sallaitu? Apa yang patut aku sebut waktu aku solat? Lalu Nabi pun berkata, qul Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni qad jama'at laka dunyaka wa akhiratak. Nabi kata, mintalah pada Allah doa, Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, berilah hidayah kepadaku dan berikanlah rezeki padaku. Lalu Nabi kata, perkataan ini telah merangkumkan untuk engkau dunia dan akhirat. Ini antara doa yang Nabi ajarkan. Baik. Jadi lagi. Bercahaya muka terus kan. Okeylah ni. Nasib baik ada ni. Okey. Baik.
Jadi doa ni tuan-tuan sebenarnya dibaca sewaktu duduk di antara dua sujud. Yang biasa kita hafal apa dah? Rabbighfirli warhamni wajburni, boleh? Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, kan? Jadi yang tu sebenarnya adalah apa yang dikumpulkan oleh mazhab Asy-Syafi'i dan diletakkan macam tu. Tapi kalau kita tengok apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, lafaznya lebih kepada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Dia tak ada wa'fu anni tu. Jadi tak ada masalah lah. Cumanya ni antara banyak variasi doa sewaktu duduk di antara dua sujud. Jadi kadang-kadang ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ada juga yang sedemikian, kata Ibnu Abbas. Hadir Ahmad. Ataupun Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Tak apalah, mana-mana, yang penting jangan ditinggalkan doa tersebut. Sebab Nabi kata doa ni merangkumkan untuk engkau dunia dan akhirat. Jadi rugilah kalau tak baca di dalam doa. Ada juga riwayat yang Nabi cuma baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada. Waktu Nabi duduk di antara dua sujud. Seperti mana kita pernah sebut sebelum ni, kan? Ada macam-macam variasi bacaan sewaktu dalam solat. Macam-macam variasi. Waktu rukuk, ada waktunya Nabi baca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Ada juga waktu i'tidal Nabi baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ataupun ada jenis yang panjang lagi tu. Macam mana? Yang panjang sikit. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahla sana'ul majd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Mungkin kalau tuan-tuan tengok kenapa imam ni waktu iktidal tu lama, mungkin dia baca panjang lah. Tu sebenarnya. Ada bacaan yang panjang, ada bacaan yang pendek. Jadi bergantung. Sebab tu saya sangat recommend tuan-tuan hafal beberapa variasi bacaan dalam solat supaya kita boleh tukar-tukar. Ada waktu kita baca yang macam ni, ada waktu kita baca begini, dan paling utama cari maksud dia. Supaya kita tahu apa sebenarnya yang kita baca. Apa nama? Warfa'ni. Apa benda warfa'ni ni? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Apa benda warfa'ni ni? Rupanya ya Allah, naikkanlah darjat tu. Jadi supaya kita hafal apa benda yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bab yang seterusnya. Bab man da'a bi tulil umur. Tentang seseorang yang berdoa untuk panjang umur. Boleh tak nak minta panjang umur, tuan-tuan? Ya Allah, Allahumma atil umri. Ya Allah, panjangkan umurku. Boleh, tuan-tuan. Memang ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan seseorang untuk supaya panjang umurnya. Ada. Contohnya Anas bin Malik. Hidup, katanya dia punya umur dia sampai 100 tahun. Kalau tak silap saya. Okey, kita tengok yang hadis ni dulu. Apa benda yang Nabi doakan untuk Ummu Sulaim. Okey, betul lah, ni doa untuk Anas bin Malik. Kata Anas, an Anasin radhiyallahu an, hadis yang ke-653, hadis yang sebelumnya sanadnya dhaif, jadi kita tak baca tu lah, kita terus yang 653. Daripada Anas radhiyallahu an, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlal bait fadakhala yawman fada'a lana faqalat Ummu Sulaim khuwaidumuka ala tad'u lah qala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa ghafir lahu fada'a li bi thalathin fadafantu mi'atan wa thalatha wa inna samarati la tut'imu fi sanati marratain wa qalat hayati hatta istahyaitu minan nas wa arjul maghfirah.
Taib. Kata Anas, Nabi SAW selalu datang mengunjungi kami. Sebab Anas bin Malik ni juga adalah khadam kepada Nabi. Style orang dahulu, orang Arab zaman dahulu, khadam mereka biasanya budak-budak. Sebab apa budak? Senang nak minta tolong. Budak ni dia akan melakukan dengan cepat dan dia pun, kita tak malu nak minta. Tolong ambil ni, tolong ambil tu. Kadang-kadang bila dengan orang tua ni kan kita susah juga, walaupun staff kita sendiri. Tapi kita rasa macam susah jugalah nak minta benda-benda kecil-kecil, tolong buatkan kopi ke apa benda kan. Tapi kalau budak ni dia lebih mudah minta. Sebab tu dalam sebahagian ulama berpendapat, kenapa dekat dalam syurga banyak budak-budak? Sebab ni. Kanak-kanak ni dia akan berlari-lari membawa bekas-bekas air untuk dituangkan untuk orang di dalam syurga. Dan kita tak malu untuk minta sebab ini adalah anak-anak. Dan mereka seronok bermain-main dekat situ. Jadi Anas bin Malik macam itulah. Jadi satu hari Nabi datang kepada kami dan berdoa untuk kami. Lalu Ummu Sulaim berkata, "Khuwaidimuka ala tad'ulah." Macam mana dengan Khuwaidim? Khuwaidim ni isim tasghir. Dia macam nampak kecil lah daripada perkataan khadam, khadim kan. Jadi Khuwaidim. Dia macam contoh dalam hadis antaranya guna perkataan fasik, Nabi gunakan fuwaisiq. Fasik kan maksudnya yang jahat kan. Fuwaisiq jahat kecil. Merujuk kepada cicak. Nabi merujuk pada cicak. Fuwaisiq. Ataupun macam contoh dalam bahasa Arab, fauqa atas. Kalau kita sebut fuwaiq, atas sikit. Atas sikit je. Fuwaiq ra'sak. Atas sikit je. Atas sikit je daripada kepala kau. Macam tu. Jadi khadam kecil kau ni tak nak ke mendoakan untuk dia? Kata Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas. Lalu Nabi pun berkata, "Ya Allah, aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa ghafir lahu." Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anak-anaknya, panjangkanlah kehidupannya dan ampunilah dia. Fada'ali bi thalath. Dan Nabi mendoakan untuk aku tentang 3 benda. Fadafantu mi'atan wa thalasah. Aku telah kebumikanlah kan 103 anak daripada mungkin anak-anak dia yang makin ramai kan, sebab hidupnya panjang. 103 anak yang dikuburkan, yang dikebumikan, maksudnya panjang sangat umurnya, umur Anas bin Malik. Wa inna samarati la tut'imu fi sanati marratain. Dan buah-buahan aku diambil 2 kali setahun. Maksudnya banyak sangat. Hartanya banyak. Wa talat hayati hatta istahyaitu minan nas. Dan aku ni hidup aku panjang sangat sampai aku malu dengan orang. Pernah tak tuan-tuan? Panjang sangat umur sampai malu. Panjang sangat umur ni, malu dah. Ni Anas bin Malik. Sampai malu dengan orang sebab umur dia panjang sangat. Dan yang ni tuan-tuan, Anas ni dia panjang umur tapi tak babur, tak nyanyuk. Ni Allah berikan kepada dia akal yang waras, yang cergas. Kemudian kata Anas bin Malik, wa arjul maghfirah, dan aku mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini antara perkara yang menarik tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan doa meminta panjang umur, meminta banyak harta, meminta banyak anak. Ini rupanya antara perkara yang dibenarkan di dalam Islam. Boleh, tak ada masalah untuk minta panjang umur. Tetapi kita kena ingat juga ada hadis yang lain, Nabi mendoakan apa dia? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anaknya dan berkatilah dia pada apa yang kau kurniakan kepadanya. Ni antara doa yang kita kena ingat dalam minta banyak-banyak kekayaan, minta panjang umur.
tapi kita juga minta keberkatan pada perkara yang dikurniakan kepada kita. Jadi bila adanya keberkatan, maka akan bertambahnya kebaikan dan berterusan kebaikan tersebut. Jadi harta dan anak-anak tu akan jadi berfaedah. Dan jika dimanfaatkan, dia akan menjadi benda yang baik, sumber pahala untuk kita. Bila anak-anak kita hidup dalam keberkatan, harta kita tu digunakan, ada keberkatan pada harta tersebut. Ada satu hadis menunjukkan bahawa bolehnya minta panjang umur selagi mana benda tu dimanfaatkan dalam kebaikan. Ni untuk siapa yang bercita-cita nak panjang umur, kena ada benda ni. Apa dia? Daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada ayahnya Abu Bakrah, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang dikatakan paling baik? Nabi pun jawab, "Man tala umuruhu wa hasuna amalu." Manusia yang paling baik ini adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini manusia yang paling baik. Lalu manusia mana pula yang paling buruk? Fa ayyun nasi syarr? Manusia mana yang dikatakan buruk ni? Nabi pun menjawab, "Man tala umuruhu wa sa'a amalu." Siapa yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Jadi maksud baik amalannya apa dia? Maksudnya amalan yang dilakukan itu adalah perkara-perkara yang baik dan juga dia ikhlas dan ittiba' mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya bagusnya untuk minta panjang umur selagi mana dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan juga baiknya amalan. Dia memperbanyakkan amalan-amalan soleh dan kemudian amalannya dibuat dengan ikhlas dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia ni panjang umur, tetapi panjangnya umur ni rupanya terus di dalam maksiat. Apa benda tu? Ada rancangan TV yang famous kejap dulu tu. Sinaran Emas. Ada dah tua-tua pun menyanyi-nyanyi, bergelek-gelek ke apa kan? Otai masih berdosa. Bukan berbisa berdosa lah. Ni rugi tuan-tuan. Sayang sangat. Allah berikan dia kepanjangan umur tetapi dia tidak menggunakannya dalam kebaikan. Diteruskan dengan kejahatan demi kejahatan yang Allah sayang. Padahal Allah dah bagi peluang yang banyak. Yang mana ramai orang tak dapat peluang tersebut. Peluang panjang umur. Umur sampai dah 70, 80, 90, ada dekat 100 kan. Tapi bayangkan masih lagi nak gelek-gelek, nak berkaruk lagi kan. Kalau boleh nak, apa benda tu? Satu zaman dulu orang suka, apa benda? Dangdut. Kan, masih nak berdangdut ke apa. Sayang. Kita lihat apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Doa Nabi Sulaiman ni, Nabi Sulaiman minta satu kerajaan yang sangat besar yang tak dapat kat orang lain. Apa dia? Kerajaan dia boleh kawal angin, boleh memerintahkan jin, dia boleh tentera dia daripada kalangan burung. Tak ada dah daripada umat manusia ni yang macam Nabi Sulaiman. Tak ada. Apa dia? Yang tu bukannya tentera tuan-tuan. Yang tu masuk dalam apa nama? Ayat yang Allah sebut dalam surah Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ni jin yang sebut. Perkataan ni perkataan jin kata sesungguhnya ada di kalangan lelaki daripada kalangan manusia yang meminta perlindungan daripada lelaki, meminta perlindungan dengan lelaki daripada kalangan jin, maka bertambah-tambahlah kesesatan mereka. Tu yang pakai toyol, yang pakai jin tu masuk dalam tu. Bukan masuk dalam Nabi Sulaiman ni. Tak. Nabi Sulaiman lain. Dia tak minta perlindungan dengan jin. Jin minta perlindungan dengan dia. Jin takut dengan dia. Sehingga kematian Nabi Sulaiman tu, jin tengah buat lagi bangunan-bangunan, sehinggalah bila Nabi Sulaiman terjatuh disebabkan dapat atas apa nama tu?
tongkat yang dia sandar tu, tongkat tu dia terjatuh, patah ke apa, maka lepas tu barulah jin tu berhenti. Mana takutnya jin kepada dia. Manakala kalau kita tengok orang yang pakai jin, yang menggunakan jin ke apa benda tu, maka mereka ni sebenarnya meminta perlindungan dengan jin, bagi sesuatu lah apa semua supaya dapat berdamping. Jauh lah. Jangan kita sangat jauh berbeza sebenarnya. Apa benda baru-baru ni isu alang-alang sebut pasal jin ni? Ada kes ni, orang bukan Islam, Cina ke apa benda tu, dia pakai baju Islam lah, konon-kononnya menurun roh Datuk Kong. Ada tengok tuan-tuan. Okey, pertama kita kena ingat, apa benda sahaja roh apabila dah meninggal dunia, dia dah masuk ke dalam alam barzakh. Bila dah masuk dalam alam barzakh, boleh kembali lagi tak? Masuk rasuk atas badan orang ke apa? Tak ada dah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ni adanya barzakh sehingga kepada hari kebangkitan. Maksudnya dah tak boleh balik dah. Roh tu habis dah. Maka dia hidup dekat satu alam yang berbeza, bukannya dekat sini. Jadi, apa benda sebenarnya yang merasuk pada roh Datuk Kong yang kononnya menurun pada orang-orang tu? Jin lah. Apa dia? Ataupun qarin dia lah, betul lah. Qarin dia. Qarin ni satu syaitan yang menjadi pendamping untuk setiap manusia untuk membisikkan buat jahat. Kecuali qarin Nabi Muhammad. Qarin Nabi Muhammad dah Islam. Qarin kita semuanya bukan Islam lah. Jadi sebab tu kita sentiasa ada bisikan-bisikan yang suruh kita buat jahat ataupun berfikiran jahat. Jadi sebenarnya ni adalah jin. Tak adanya roh-roh tu orang tu tiba-tiba dulu orang soleh ke apa kan, lepas tu boleh masuk balik pada badan orang ke apa, menurun ke apa, tak ada. Benda ni bulak, nang bulak. Jangan dipercaya. Okey. Nabi Sulaiman doa dia dalam surah Sad, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doa Nabi Sulaiman dimulakan dengan apa? Ya Allah, ampunilah aku. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kurniakanlah kepada aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh sesiapa sahaja pun selepas aku. Seorang pun tak ada dapat kerajaan ini selepas aku. Sesungguhnya engkaulah maha pemberi. Innaka antal wahhab. Engkaulah maha pemberi. Jadi, nombor satu yang diminta adalah keampunan. Sebab tu kita lihat kebanyakan doa Nabi, para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka akan mulakan dengan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma. Rabbi ghfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di. Jadi doanya kebanyakannya akan bermula dengan wahai Tuhanku, ampunilah aku. Ni antara benda yang kita nak minta. Kalau nak minta panjang umur, jangan lupa minta maghfirah, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bila seseorang itu dapat doanya, dimakbulkan doanya, iaitu panjang umurnya, maka apakah perkara yang perlu dia ingat? Yang pertama, apabila seseorang itu masuk ke dalam fasa syuyukh. Syuyukh ni ada satu ayat sebut dalam surah Mu'min. Ghafir lah. Huwa alladhi khalaqakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Dialah yang menciptakan engkau daripada tanah, kemudian daripada air mani, kemudian 'alaqah, darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang budak, seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup sehinggalah kamu sampai kepada masa dewasa. Thumma litakunu syuyukha. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai kepada usia yang syuyukh. Syaikh ni maksudnya tua. Syekh juga maksudnya apa? Satu lagi orang Arab dia panggil syekh ni kira macam orang yang dihormati lah. Macam ustaz ke apa macam tu kan. Tapi maksud syekh sebenarnya tua. Syekh kan, syekh gitu, naik syekh.
Dah tua lah sebenarnya. Maksud naik syekh tu kot. Wa minkum man yutawaffa min qabl. Ada di antara kamu yang dimatikan sebelum tu. Tak sampai pun usia yang tua. Kami lakukan sedemikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Jadi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, syuyukha sampai kepada usia yang tua ni adalah orang yang telah melewati usia 40 tahun. 40 tahun dah rupanya dah kira syuyukh dah syekh dah tua dah. Saya dah 40 dah tuan-tuan. Tua dah lah. Maksudnya dah masuk kepada usia tua ikut kata Imam Al-Qurtubi. Nabi SAW mengingatkan kita usia umat Nabi Muhammad biasanya berapa? 60 ke 70. A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuz dhalik. Umur umatku ni di antara 60 ke 70 dan sedikit sahaja yang melebihi umur tersebut. Kebanyakannya ramai dah meninggal. Yalah, tak maksudnya kebanyakannya. Untuk kata lebih daripada umur 70 ni, taklah ramai sangat. Nak dibandingkan dengan kebiasaan, kalau kita tengok macam contoh banci lah. Kan, umur 80-90 ni berapa persen je tuan-tuan? Berbanding dengan 60-70. Banding lagi dengan 40-50. Sikit je. Yang lebih daripada 70 ni, percentage yang tak tinggi. Biasanya dah macam-macam, sakit dah ada dah. Waktu tu kekuatan fizikal memang dah mula menurun. Umur 40 dah turun dah. Apatah lagi kalau dah 60-70. Lagilah. Mata pun yang tak pernah pakai spek seumur hidup tiba-tiba je gabun. Kan? Tak boleh membaca. Tiba-tiba kena bolah juga spek kan. Untuk melihat, nak baca ni. Rambut dah mula putih. Dah putih dah. Banyak dah lah putihnya. Kemudian apa lagi? Kulit pun mulalah nampak dah lain. Nampaklah tanda-tanda penuaan tu dah makin jelas. Maka benda ni adalah biasa akan muncul pada usia yang lanjut. Allah mengingatkan, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada kejadian dia pada awalnya. Maksudnya dikembalikan balik pada usia yang mula akan lupa, akan susah. Tidakkah mereka memikirkan? Contoh lain, apa lagi ayat Allah sebut? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah, dialah yang menciptakan kamu daripada keadaan lemah. Dha'f, mula-mula lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian daripada kamu keadaan lemah tu jadi kuat. Quwwah, kuat, jadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, kemudian setelah kamu kuat tu kembali pula lemah dan kemudian beruban. Ekstra lagi, tambah uban pula daripada keadaan asalnya lemah. Dialah yang menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Maka antara benda yang memang kita kena ingat tuan-tuan, apabila usia dah masuk kepada usia yang kita panggil usia yang senja, janganlah fikirannya hanya untuk mendapatkan harta, nak mendapatkan dunia. Nabi memang ingatkan pasal benda ni. Qalbus syaikh, apa syaikh tadi? Orang tua kan kita sebut. Qalbus syaikh syabun ala hubbi ithnatain, hubbal aish wal mal. Hati syaikh, orang tua ni, hatinya akan menjadi muda dalam mencintai dua benda. Hati dia akan sentiasa muda walaupun dia ni dah tua. Apa dia? Hubbal aish wal mal. Cinta untuk panjang umur dan cinta kepada harta. Walaupun dah, apa dia? Kahwin baru tu satu lagi lah kan. Tapi ini yang Nabi sebutkan adalah tentang dia nak hidup panjang dan juga nakkan harta. Dalam hadis yang lain ada sebut, yahramu ibnu Adam wa tashibbu min husnatan al-hirsu 'ala al-mal wal hirsu 'ala al-umur.
anak Adam ni dah makin tua daripada usianya, namun dia masih lagi bernafsu seperti anak muda. Iaitu apa dia? Dia tamak, dia menginginkan kepada harta dan juga panjang angan-angan dia untuk hidup lama. Ini adalah nature kehidupan manusia. Maka dia akan ada benda ni. Nakkan harta makin banyak. Walaupun masa tu umur dah 50, 60, 70 sekalipun, aku seronok kalau aku dapat harta lebih. Dan waktu tu memikirkan lagi. Kan, oh, bagus juga kalau rasanya sekarang ni belum ada sakit ni. Panjang lagi umur ni kot. Kan? Ataupun munangga bapa dulu meninggal umur 90. Atuk dulu 98. Kami umur moya lah kali. 90 lebih lah. Si adalah mati awal tu. Kadang-kadang memikirkan seperti itu. Fikiran kita ni mengangan-angankan untuk hidupnya nak lebih panjang dan lebih banyak harta. Jadi ingat, jangan ada sikap ini terlalu cinta kepada harta dan juga nakkan umur yang panjang. Yang penting kita minta supaya hidup kita sentiasa dalam ketaatan. Jangan lupa doa yang Nabi, antara doa yang Nabi tak tinggal. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yang membolak-balikkan jantung. Qalb sebenarnya maksudnya jantung lah, tapi bahasa kita gunakan hati kan. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku ni di atas agamamu. Janganlah aku ni tiba-tiba berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ingatkan tentang orang yang makin tua makin menjadi-jadi. Apa dia? Nabi kata, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Ada 3 ni. Allah tidak bercakap dengan dia, Allah tidak menyucikan mereka, Allah tak tengok pun mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nombor 1 apa Nabi sebut? Syaikhun zan. Orang tua yang berzina. Dah tua-tua, tapi keinginan masih membuat-buat. Nak kahwin banyak, tak ada masalah tuan-tuan. Kahwinlah. Kan? Umur dah 70, saya nak tambah 4 orang, cukup kota. Terus, yang tu adalah perkara yang halal. Tak ada isu. Tak kisah nak buat ke apa, asalkan benda tu benda yang halal apa semua, tak ada isu. Tapi apabila dia melakukan zina pada usia yang dah lanjut kan, 40, 50, 60 dan seterusnya, maka ini adalah golongan yang dah makin tua makin berdosa. Maka inilah yang pertama yang Allah tak lihat kepada mereka pada hari kiamat. Sedangkan pada hari kiamat, pada Allah sahajalah yang kita inginkan. Allah jelah yang kita harapkan. Tiba-tiba waktu tu Allah tak bercakap dengan kita. Wal'iyadzu billah. Yang kedua, malikun kadzab. Penguasa yang berbohong. Jadi pemimpin tapi suka bohong. Ni yang kedua. Kalau orang kita lah macam mana? Kalau dah jadi ahli politik, mustahil tak bohong pula kan. Tuan-tuan bayangkanlah betapa benda ni jelek, buruk di sisi Islam. Bila jadi politik mesti bohong. Kalau tak bohong tu bukan orang politik. Sampai kita ada mentaliti begitu. Sayang tuan-tuan. Padahal penguasa yang adil, pemimpin yang adil ni, Allah janjikan untuk mereka akan mendapat naungan pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Kan ada 7 golongan yang Allah selamatkan pada hari padang mahsyar yang sangat panas. Tiba-tiba ada 7 golongan yang ada lindungan. Mereka tak terkena kepanasan tersebut. Nombor 1 siapa dia? Al-imamun adil. Imam yang adil. Imam yang maksudnya dia tulus dan juga benar-benar melakukan kerjanya. Dan yang ketiga, wa'ailum mustakbir. Orang miskin yang sombong. Ni. Ada tak? Ada juga kadang-kadang. Dah miskin tapi sombong dan dia belagak. Yang ni Allah sangat benci kepada, sebab sepatutnya kemiskinan itu menjadikan dia semakin merendah diri. Tetapi rupanya ada kesombongan disebabkan dah miskin tapi masih ada kesombongan. Ni bahaya. Maka mudah-mudahan apabila bertambahnya usia, maka seharusnya bertambahlah kebaikan, bertambahlah amalan kebaikan yang dilakukan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi
min qabli an ya'tiyah innahu idza mata qata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian dan jangan pula berdoa agar segera mendapatkan kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya apabila dia mati maka terputuslah amalannya dan tidaklah bertambah umur seorang mukmin itu melainkan dia akan menambah kebaikan kepada dirinya. Maksudnya orang yang benar-benar beriman bila tambah umurnya tambah kebaikan. Bertambah-tambah kebaikan bila bertambah umurnya. Jadi apa dia amalan yang sepatutnya dilakukan pada usia yang senja? Yang pertama, lebih memerhatikan amalan-amalan wajib. Solat 5 waktu, puasa, perkara-perkara yang wajib, amalan-amalan yang wajib ni jangan ditinggalkan. Bila biasanya orang pada usia yang begini, biasanya hartanya lebih banyak. Maka jangan lupa bayar zakat. Zakat pendapatan dan sebagainya lah. Macam contoh kita kat Malaysia ni memang ada wajibnya bayar zakat pendapatan. Zakat emas. Siapa-siapa ada emas lebih berapa? 85 gram. Kalau dekat Sarawak ni dia tak ada beza. Tak ada uruf untuk barang emas perhiasan. Jadi tuan-tuan ni kena ingatkan ni, kalau mana-mana isteri yang ada emas lebih, kalau kat Sarawak apa? 90 gram kot. Emas perhiasan dah wajib bayar zakat. Kalau tak nak bayar zakat emas perhiasan, duduk dekat Kelantan. Kelantan tak ada had. Tak ada uruf. Uruf dia tak ada zakat untuk emas perhiasan. Kalau Selangor, KL 400 gram kalau tak silap saya. Dia ada beza-beza kadar dia. Kemudian hendaklah sedaya upaya menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Tambahkan amalan-amalan sunnah. Jangan tinggal kalau boleh solat rawatib. Solat-solat sunat sebelum subuh, kan? Solat 4 rakaat sebelum zuhur, selepas zuhur, selepas isyak, solat witir. Solat witir ni antara solat sunat yang Nabi tak tinggalkan. Antara solat yang memang tak tinggalkan. Sebab biasanya kan kalau geng-geng pencen ni kan masanya lebih banyak kan. Jadi rugilah kalau tak ambil kesempatan solat duha dan sebagainya. Tambahkan amalan-amalan sunat. Tambahkan lagi amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar seperti zikir dan membaca selawat. Sebelum ni kita pernah sebut tentang apa nama doa tu? Sayyidul Istighfar. Jangan tinggal baca doa ni tuan-tuan. Pagi dan petang. Sebab siapa yang membaca dengan penuh penghayatan pada doa tersebut kemudian dia meninggal dunia, Nabi kata dia ni ahli syurga. Besar ni ganjaran ni. Ahli syurga kalau meninggal selepas membaca doa ini. Dia baca pagi, lepas tu penuh penghayatan, betul-betul minta ampunan pada Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Seterusnya, cuba sedaya upaya untuk menambahkan ilmu. Tambahkan ilmu. Hadiri majlis-majlis ilmu, tambahkan ilmu. Sekarang ni macam-macam, boleh tengok YouTube dan sebagainya. Waktu tu dah tak ada lagi alasan dah untuk kita beri alasan demi alasan. Kalau dulu busy sebab kerja, kalau dulu mungkin adalah aku ni ada urusan begini. Tapi bila dah sampai umur 60 tahun, Nabi kata Allah dah tak terima alasan dah waktu tu. Nabi kata apa? Hadits Bukhari, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah tidak akan menerima alasan untuk seseorang yang Allah tunda ajalnya sehingga mencapai 60 tahun. Dah umur 60 tahun apa lagi alasan untuk tidak cuba menambah ilmu? Dah umur 60 tahun apa lagi alasan untuk tak cuba belajar baca Al-Quran? 60 tahun apa lagi alasan untuk tak jaga solat? Dah tak ada alasan dah pada waktu itu. Dan yang terakhir tuan-tuan, berpesan-pesan kepada anak dan keturunan untuk menjadi orang yang soleh dan solehah, dan juga pesan kepada mereka untuk mendoakan kita. Ni antara benda yang sebab sedikit sebanyak dia akan membantulah, kan? Sebab Nabi kata apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas.
bila matinya anak Adam, terputus semua amalan kecuali 3. Yang pertama apa? Sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Apa-apa amalan yang dia buat dahulu. Yang kedua, ilmun yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada orang, kemudian orang tersebut gunakan, amalkan ataupun diajar pada orang lain. Dan yang ketiga, wa waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan dia. Jadi ni akan sangat membantu kita di dalam kubur kelak. Okey. Baik, yang seterusnya. Bab yang ke-284. Bab man qala yustajabu lil 'abdi ma lam ya'jal. Bab siapa yang berdoa akan dimakbulkan. Hamba yang berdoa ni, orang beriman yang berdoa akan dimakbulkan doanya selagi mana dia tidak ya'jal, tergesa-gesa. Dia tak sabar kan. Kenapa dah doa tak makbul ni? Kadang-kadang ada berlaku sedemikian. Okey, hadis yang ke-654. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimustajabkan, dimakbulkan doa kalian selagi mana kalian tidak tergesa-gesa. Iaitu dia berkata, aku telah berdoa tetapi tidak dimakbulkan. Kadang-kadang kan muncul dalam kalangan kita adanya orang yang give up dengan doa. Hadis yang seterusnya lebih jelas sikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim aw yasta'jil fayaqul da'awtu fala ara yastajibu li fayad'u du'a. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, dimakbulkan doa kalian selagi mana dia tidak berdoa untuk dosa. Doa untuk dosa ni macam mana tuan-tuan? Ya Allah, permudahkan aku untuk minum arak. Contohlah kan. Nak doa pada Allah minta tu untuk buat dosa. Maka doa ni tak makbul lah. Kalau dia buat pun yang tu bukan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya atas sebab doa tadi. Ini disebabkan keinginan dia. Au qati'ati rahim, ataupun dia berdoa untuk memutuskan silaturahim. Doa yang benda-benda yang untuk memutuskan hubungan dia dengan adik-beradik ke apa semua. Dia tak berdoa untuk memperelokkan, tapi dia doa, ya Allah jangan bagi aku jumpa terus. Yang ni Allah tak makbulkan. Dan au yasta'jil, ataupun sekiranya dia tak sabar, dia tergesa-gesa nakkan doa tersebut dimakbulkan. Lalu dia berkata, da'autu fala ara yastajibu li fayad'u du'a. Dia berkata, aku dah doa tetapi aku tengok tak dimakbulkan langsung untuk aku. Maka dia pun meninggalkan doanya. Antara talbis iblis, antara kita panggil apa nama tu, tipu daya iblis kepada orang yang beriman, iaitu apabila mereka ni berdoa ataupun dia malu nak berdoa. Ada waktunya kadang-kadang kan dia rasa macam aku ni dosa banyak, takkan nak doa, takkan Allah, takkan, malulah nak minta. Dia memikirkan seolah-olah seperti Allah ni macam makhluk yang lain. Iaitu kalau kita banyak buat salah dengan orang tu, malulah kita nak minta dengan orang tu. Tapi dia berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu lagi talbis iblis adalah apa dia? Bila dia tak dapat apa yang dia doa tu, lalu dia pun kata, dah lah, give up lah, tak naklah aku doa lagi. Ini adalah benda yang memudaratkan kita sendiri. Iaitu menjadikan kita ni meninggalkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni rugi tuan-tuan apabila seseorang tu meninggalkan doa. Okey. Kita tengok macam mana malaikat. Malaikat berdoa tak? Ada doa. Malaikat pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Antaranya disebut dalam surah Al-Anbiya, Allah kata walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan bagi Allah lah, baginya lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan sesiapa yang berada di sisinya, iaitu para malaikat, mereka tidak angkuh untuk menyembah Allah, wala yastahsirun, dan mereka pula tidak merasa letih. Mereka sentiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa letih. Maka sepatutnya kita ambillah contoh daripada para malaikat, iaitu jangan putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian antara adab berdoa yang kena kita ada ialah kena hadirkan hati sewaktu berdoa. Nabi ingatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijamah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilillah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa tersebut akan dikabulkan. Dan ketahuilah Allah tidak mengabulkan hati, Allah tidak mengabulkan doa daripada hati yang ghafilillah, yang lalai. Hati yang lalai. Kalau kita berdoa ni tanpa fokus kepada doa, maka macam mana Allah nak makbulkan doa tersebut? Lalu kita pun give up. Aku dah doa dah. Panjang dah aku amin apa doa, imam doa. Tapi tak makbul pun. Ini satu kerugian. Doa tu fokus untuk kita sendiri dan pada waktu kita sendiri. Jangan kita mengharapkan doa orang lain semata-mata. Lagi pula imam kadang-kadang kan biasanya baca doa lepas solat apa dia? Doa bahasa Arab. Kan? Kita pun amin, kita pun tak tahu apa benda dah imam ni baca kan. Sekali imam ni pun punya baca, Allahumma zawijni zawjatan salihah. Ya Allah, apa mana dia? Kahwinkanlah aku dengan isteri yang salihah. Kan? Kita pun amin banyak. Kita pun tak tahu. Dia pun belajar dulu, dia pun tak tahu apa benda doa tu. Dia dengar orang lain baca, dia pun belasah baca juga. Amin kan. Kadang-kadang. Dia sebab tu. Kan? Tak ada masalah lah doa tu sebenarnya. Cuma ada waktunya kadang-kadang doa-doa seperti itu dia bukan dibaca waktu beramai-ramai lah. Dia baca seorang ataupun waktu dengan orang lain, dengan keluarga dia dan sebagainya. Jadi kita kena ada sediakan masa untuk kita sendiri berdoa apa yang kita nak minta. Waktu terbaik untuk doa bila, tuan-tuan? Dalam solat. Antara waktu yang mustajab adalah sujud. Satu. Jadi setiap kali sujud tu, nak panjangkan sujud, panjangkanlah. Doalah apa yang kita nak. Dan satu lagi Nabi mengingatkan, sebelum beri salam. Ini antara waktu mustajab. Doalah apa-apa yang kita nak. Falyatakhayyar masya. Nabi kata, mintalah apa-apa yang kau nak. Apa dia? Waktu solat. Waktu berjemaah kita tak panjangkan lah. Macam contoh kita panjangkan sujud terakhir ke apa kan. Yang tu tak tepat lah tuan-tuan. Sebab yang kita kena buat adalah ikut imam. Imam dah bangkit, kita bangkit. Tak payah ni. Tapi kalau waktu solat, apa nama tu? Bila sebelum bagi salam, itu tak ada masalah. Sebab waktu tu imam dah bagi salam, kita teruskan je ke nak berdoa lagi ke apa? Boleh, tak ada masalah. Jadi kalau kita nak panjangkan doa dalam sujud, buat waktu solat sunat. Bukan waktu solat fardu. Ataupun bukan waktu kita jadi makmum kepada imam. Kalau kita jadi makmum, maka kita kena ikut imam lah. Okey. Macam mana nak berdoa, cara angkat tangan? Pernah tak belajar tuan-tuan? Apa dia cara mengangkat tangan sewaktu berdoa? Ada Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan mengangkat tangan dan menjadikan telapak tangan ni dekat muka, belakang ni menghadap kiblat. Macam ni. Ada yang riwayat yang kata setinggi ni. Ada yang kata dekat wajah. Satu. Terpulang. Macam ni tak adalah tuan-tuan. Tapi kalau ni ada. Riwayat ni ada. Yang ni waktu sangat-sangat genting. Yang pertama waktu solat istisqa. Nabi minta turun hujan. Satu lagi yang paling memang yang famous, Nabi doa angkat tangan setinggi ni
sampai nampak putih ketiak Nabi sehingga jatuh apa nama benda ni? Apa nama benda tu? Tu. Allah, ridak kan, kain tu kan. Kain tu sampai terjatuh. Abu Bakar ambil, jatuh lagi, letak dekat atas ni, jatuh lagi. Masa bila? Waktu sebelum peperangan Badar. Waktu tu Nabi sangat risau. Nabi doa, ya Allah, kalau kami ni dibunuh, kami ni habis, mati kami ni, maka dah tak ada lagi dah orang yang nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu Nabi doa sungguh-sungguh. Para sahabat tidur, Nabi tak tidur langsung pada malam tu. Nabi doa. Dan berterusan berdoa. Bila dah masuk tu. Okey, kita tanya. Satu lagi cara berdoa tadi yang disebutkan, yang pertama tadi disebutkan begini dan satu lagi adalah menghadap ke atas dalam keadaan ini. Ini pun ada juga doa ni, betul lah. Cuma yang kita sebut tadi, waktu-waktu runcing tadi, maka memang ada waktu Nabi akan mengangkat tangan sangat tinggi. Ada juga doa dengan mengangkat ni. Ada riwayat Nabi SAW waktu khutbah, Nabi tak angkat tangan waktu doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nabi angkat tangan macam ni. Apa dia? Ada yang doa macam tu ke dia? Macam mana? Dia doa sampai angkat tangan je tu? Oh, tak. Dia sebab ada hadis, ada seorang sahabat Nabi SAW, saya tak ingat nama dia siapa. Dia tengok Marwan bin Al-Hakam khutbah, kemudian dia angkat tangan waktu doa. Jadi dia pun bangun, dia pun tegur, Allah ya dari, moga Allah bubuhkan kedua tangan kau. Dia kata, aku tak pernah nampak Nabi buat macam tu. Jadi waktu khutbah Nabi tak angkat tangan. Dia marah lah. Dia kata Nabi tak buat macam tu. Jadi jangan angkat tangan, Nabi buat macam ni je. Jadi waktu khutbah, siapa yang jadi khatib, waktu berdoa nak angkat tangan macam mana? Macam ni lah. Pakai isyarat syahadah. Macam ni. Tak ada angkat tangan begini. Jadi makmum angkat tangan tak, tuan-tuan? Tak, yang ni doa ni, doa apa nama? Doa masa imam yang berdoa. Waktu imam berdoa. Waktu imam berdoa, ya kan ada waktu imam tengah baca khutbah tu, kan imam kan di hujung sekali biasa dia akan doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, apa macam tu kan? Doa tu. Jadi kalau apa nama, makmum, orang yang mendengar ni angkat tangan dia tak? Yang ni ada sebahagian kata tak angkat. Sebab dia ikut imam. Yang membaca kan Nabi tak angkat. Jadi ada yang kata tak angkat lah. Ada juga yang kata tak ada masalah untuk angkat. Wallahu a'lam. Banyak orang angkat. Jadi tapi lepas ni kalau tuan-tuan tengok ada orang tak angkat, jangan pelik lah. Dia cakap maknanya dia ni mungkin dia kata aku pilih pelampak selamat, imam tak angkat, aku tak angkat. Dia gitu. Jadi kalau imam angkat tangan tu sebenarnya tak tepat lah. Antara waktu benda lain yang saya tiba-tiba teringat ni tuan-tuan, selalu orang tak mengambil kesempatan untuk berdoa pada hari Arafah. Even orang yang dekat padang Arafah tu, ni paling rugi. Ya Allah, dah diberikan kesempatan waktu tu Nabi kalau berdoa, Nabi akan berdoa tak berhenti. Nabi berdiri tu, waktu kejap Nabi berdiri, kejap duduk, tapi doa tanpa henti. Tiba-tiba kita pula waktu tu lah nak buat apa nama, zikir-zikir beramai-ramai lah. Waktu tu lah dia ada ceramah lah apalah kan, kadang-kadang kan dia duduk masuk dalam kemah tu. Rugi tuan-tuan. Siapa-siapa yang pergi haji lah. Yang tak pergi haji pun ambil juga boleh waktu macam tu berdoa. Jadi ada macam-macam waktu doa tu dimakbulkan. Maka kita pilih. Kita boleh berdoa ni pada bila-bila masa boleh, tapi kadang-kadang ada waktu-waktu yang lebih mustajab, lebih makbul. Jadi kalau kita tahu tentang waktu-waktu ni, kita ambil lah. Kita jangan apa nama, tinggalkan. Apa dia? Waktu
waktu hujan lebat ada termasuk juga. Nabi antara waktu mustajab, waktu hujan lebat, waktu qiyamul lail, dia ada iqamah, waktu yang kita sepertiga malam terakhir tu, kan ada hadis Nabi kata siapa yang berdoa aku berikan apa yang dia minta, siapa yang minta ampunan aku ampunkan dia. Allah kata dah hadis kursi. Jadi jangan lupa berdoa, teruskan berdoa, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ni, Allah berikan kita apa nama tu, usia yang panjang, Allah berikan kita kesempatan yang banyak. Mudah-mudahan Allah juga berikan ketaatan kepada kita untuk sentiasa taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan usia. Sebab kalau masih dah tak sempat, tak apalah, nanti kita cerita minggu depan. Sebab ada petanda isyarat daripada Nabi SAW. Ada orang ni bila panjang umur dia, dia punya darjat dia lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Sampai tahap macam tu. Disebabkan dia umurnya lebih panjang walaupun dia tak mati syahid. Ada hadis yang menyebutkan tentang perkara itu. Nanti insya-Allah kita sebut pada minggu depan. Kita berhenti setakat ni. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau salah silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.